Ustaz, tadi lepas sa'i saya ke dataran Kaabah, telah tersilap membuat tawaf wida. Adakah itu menjadi kesalahan? Siapa tu? Tahu jemaah umrah. Kan jemaah kita kot. Sebab kita duduk buat umrah tadi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Macam mana boleh tawaf wada? Pelik. Tadi tu memang tak muak. Kena tengok juga dia punya tu. Nawai tu dia tu macam mana. Nanti jumpa ustazah lah kita kat di sana. Takut laki kan. Siapa ni tanya dulu. Ruslan. Assalamualaikum Latifah Maharif, Ayu Aziz, Siti Ramlah Mat Lazin, Zainah Buyung, Nur Alis, Nurhen Afina, Zai Ahmad, Rosilawati Saud, Mahani binti Mustafa, Saodah Rahimah Abdul Rahman, Kelantan, apa khabar? Yani Sarah Aisyah Zam, Aina Ismail, apa khabar? Nur Hidayah Daya, Fatimah Omar, Hajar, sihat? Masyitah Abdullah Adawiyah Kasim from Korea, Raha Rauf, Husni HR, I miss you, Norizah Abdul Rahman, Sharifah Hafizah Al-Idrus. Sharifah Hafizah Al-Idrus, Kak Liza kat sini, Kak Pit kat sini, siapa? Kak Sheila kat sini, Kak Ijan kat sini. Masya Allah. Mai. Siti Rohana, Kak Ana sayang, apa khabar? Linda Kecil, Aziah Mat Zain, Umi Afan Kalisyah, Umairah Azinah Ahmad, Mardiana Aziz, Sabariah Mohadi, Asmah Muhammad, Delima Imam, Kamsiah Naim, Zanaria Zakaria, Raizah Awang Hamad, Daun Pandan Wangi. Dah agak dah mesti Ustaz terkejut nama Daun Pandan Wangi. Pasal apa? Memang Daun Pandan Wangi. Kena dah. Memanglah daun pandan wangi dia tu. Takkan nak buat daun pandan busuk. Sebab Ustaz memang suka daun pandan. Sebab tu dia terkejut. Ada nama Facebook Daun Pandan Wangi. Okey, lepas ni kalau Ustaz nak cari daun pandan, boleh jumpa Daun Pandan Wangi tu ya. Alhamdulillah, Tati Yasin, Hamidah Sa'ad, Umi Kintan. Sebenarnya baru saja masuk ke bilik memimpin umrah kedua. Alhamdulillah. InsyaAllah. Sharifah Hafizah Al-Idrus, my junior. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sakit kaki lagi. Tapi sebab memang tak dan sahabat-sahabat dirahmati Allah, memang tak dan untuk kuliah maghrib di masjid. Kuliah maghrib di masjid mana ni? 1 hari bulan 9 kuliah maghrib di mana? Bukan saya kat Kedah ke tarikh tu? Masjid mana tu? Saya tak tahu. Orang susun jadual saya. Betul lah Ustaz? 31. Ya, orang Kedah lah ni ikut. Kita yang tak tahu jadual telah disusun. Tak balik lagi. Allah. Sabang. Ustaz kata tak balik lagi dari Mekah. Sabar dulu, kami pun tak tengok lagi jadual Kedah ni. Balik daripada Mekah, kita akan jauhlah ilmu insya-Allah di utara tanah air. Mereka susun dah jadual Ustazah. So Ustazah tak nak tengok lagi tu. Fokus dulu dekat sini. Alhamdulillah sahabat-sahabat Duyufur Rahman. Sepanjang hari ni tazkirah atas bas. Kan sahabat-sahabat Duyufur Rahman, termasuklah anda sekali Duyufur Rahman. Amin. Jamin kalau Ustazah tersyasyul tu amin. Amin, masya-Allah. Jadi Ustazah pimpin sahabat-sahabat menunaikan ibadah umrah yang kedua tadi. Alhamdulillah. Subhanallah, kali ini dengan berpanas lah sebab kita bermiqat di Ja'ranah. Berpanas, lepas zuhur turun ke dataran tawaf. Tapi Alhamdulillah semangat mereka, subhanallah, sahabat-sahabat seronok. Tak ramai malam ni, confirm ramai sebab malam Jumaat Arab-Arab duk bawa anak-anak depa duk pergi masjid kan. Saya dah pesan jemaah, memang kita letih tapi malam ni malam Jumaat di bumi tanah haram ni, rugi kalau kita tak menghayati, tidak beriktikaf lama di Masjidil Haram. So korban sikit. So far Alhamdulillah mereka ni memang masya-Allah semangat. Letih macam mana pun besok lagi lah ramai. Jadi Ustazah suruh pulun betul-betul. Duduk dalam Masjidil Haram, jangan pulun lah orang Kedah. Habis tu apa lagi? Gitu kan sahabat-sahabat. Itulah
patutnya jadual hari ni berlatahzan dekat dalam bilik sahabat. Tapi sebab mereka letih baru balik umrah, takut nanti bila Ustazah masuk bilik mereka segan nak baring-baring, kuat lentang apa semua kan, nak mandi-mandi sebelum pergi masjid. So Ustazah dah mandi siap-siap. Sebaik balik tadi, sambil berlatahzan, Ustazah saya exercise kaki di dekat bawah ni. Sakit ya amat bila lepas sa'i. Tapi puas sahabat-sahabat. Semoga insya-Allah. Umi Badaria Rahman, I miss you. Ya, kena ceria-ceria lah. Kan sebab kita nak menceriakan suasana. Kita ada seorang ibu umrah tajaan. Sahabat-sahabat sedih pagi tadi Ustazah nak sampaikan berita tu kat dia. Sebab dia dapat berita anaknya sakit kencing manis, terpaksa kena potong kaki. Jadi anaknya minta Ustazah bagi tahu dengan maknya kat sini. Ustazah pun kata perlu ke bagi tahu, balik nanti je lah sebabnya mak sihat ceria kat sini. Tu dia kata kami perlukan doa mak kuat insya-Allah. So kita pun masya-Allah bagi tahulah. So sedihlah seorang ibu kan berada di tanah suci Mekah, anaknya kena potong kaki kat Malaysia. Semoga Allah bagi yang baik-baik sahaja kesembuhan insya-Allah. Assalamualaikum Kak Rohana Samsuri, I miss you so much. Masya Allah. Kak Nazar mailah sini urut kaki cek ni. Syoknya kalau semua orang 500 orang lebih duk pegang. Dia unsur keting tu. Kak Nazar, Ustaz kata apa ni? Apa dia Ustaz? Dia unsur keting. Bihun sup keting satu. Sabar je lah. Aduh, ya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sedapnya tegang-tegangkan kaki ni. Aduh, Masya Allah. Tabarakallah. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat yang dirahmati Allah? Mana dah tahu. Alhamdulillah. Oh, kita punya kekanda Azizah Arifin pun ada. Tak baca berita lah malam ni. InsyaAllah. Okey, subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Ustaz kata, Kak Azizah Arifin, Ustaz kata TV tutup kalau Azizah Arifin dengan live Latahzan. Masya Allah. Okey, sahabat-sahabat. Seronok grup ni Masya Allah diuji di awal. Tapi tak tahulah, setiap kali saya bawa rombongan tetamu Allah, sahabat-sahabat, pasti ada keistimewaannya. Dan sebagai pihak pengurusan, memang ala terharunya, ramainya nak pijak kaki terus hilang sakit kaki I. Masya Allah, seronok lah. Seronok walaupun Tak pijak tak hilang pun. Ustaz merajuk. Ustaz kata amboi, Ustaz pijak tak hilang pun sakit. Anak murid pijak tak boleh sakit. Terus hilang sakit. Jangan merajuk Ustaz. Dah. Syuh. Nak marah. Macam mana Ustaz? Nak marah tapi kena sabar. Ustaz pun dah hafal. Nak marah tapi kena sabar. Amin. Maknya siapa yang kena stroke ni, Ustazah doakan. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kak Yanti kata, Ustaz mailah Latahzan sekali. Oh, aku nak perkenal teh di saji. Nak perkenal teh lah Kak Yanti sebelum pergi maghrib. Ada geng. Ustaz Rahman puasa hari ni. Dia nak cari geng lah untuk mengetih. Okey, semalam kita sambung. Semalam perenggan bawah sekali. Aku pernah menyampaikan pujian kepada seorang penceramah. Sekejap ya. Sekejap Sekejap Saya package tu semua bilik berdua. Bila? 16-10 tu.
Dalam tu bukan air zam-zam kan? Mana? Yang tadi dalam botol purple tu. Yang botol Purple, hotel ni. Zam-zam mesti yang biru tu ni. okey, Allahumma salli ala nak tunggu Cik Abel keluar. Muka surat 617 perenggan terakhir. Betul. Jap, gatai lah pula. Lepas-lepas basah rambut ni tak payah pakai tudung. Siti Azmahani Mamat. Bagus Ustaz. Nak marah tapi kena sabar. Dengar daripada bilik ke? Dah mandi ke? Nak pergi maghrib ke tidak? Kat Siti Azmahani Mamat. Okey, kita nak start yang hujung sekali. Mana pula? Payah pula. Awak tersengih-sengih ni. Dia nak enter frame sekejap. Mana Kak Yanti? Mana Kak Yanti? Tahu tak puan-puan yang dikasih sekalian? Dia ada tuan lah kat sini. Ada tuan juga. Ustazah ni dia bukan reti penat tau tak? Baru balik umrah. Kalau orang lain semua dah terkangkang tidur lah. Terkangkang. Astaghfirullahalazim. Tapi Ustazah tengok. Demi la tahzanku dia kata. La Apa-apa tahzan. hal pun naik Jabal Rahmah berdamai dengan takdir. Siapa nak Jabal Rahmah? Bukan duduk atas bas ke tadi? Sabar je lah. Kak Rifkah Husni kata, Ustaz! Kak Encah Kardiman bang. Salam dekat Pak Samad, dia kata. Geng ngeteh dia tak bawa kat sini. Popiah. Rindu Popiah Kak Encah. Apa ni, dia nak pergi ngeteh ni cari siapa. Apa salah muncul kat sini ni. Masya Allah. Miza Amy, Ustazah, Assalamualaikum. Salina Salihuddin. Ini satgi kan tak ni. Pergi maghrib terus qiyamul lail kan Ustazah? Hidup le. Banyaknya lagi. Ya, maghrib wajib pergi kat Siti Azmani. Takbir. Letih pun kena terus-terus. Masya Allah. Okey, sahabat-sahabat, muka surat 617. Sebenarnya kita dah baca, tapi disebabkan saya duk ambil gambar ni, kita tak tahzan ni semata-mata nak bawa dekat hampa ni, duduk dekat dalam tab ni. Masya Allah. Jadi satu hari satu muka. Rupa-rupanya muka yang saya nak baca pada muka surat 618 tu tersontot. Sebab semalam ni tak dihabiskan. Okey, aku pernah menyampaikan pujian kepada seorang janji bagi permisi dekat Ustazah nak berlatah. Oops, Rafida Ahmad, jangan ulang perkataan tu. Okay, bye Ustazah nak pergi Dobi. Siapa Miza Amy ni? Nak pergi Dobi? Miza ni ke? Miza yang buat umrah dengan Ustazah ke apa? Nasi nanti daging. Apa dia bang? Kunci dia nak cabut ni. Okey. Saya pergi masjid, letak saya pakai kunci yang tu. Tunggu WC3 lah. Naik dah cakap. Naik salin dulu. Tak kot. Perempuan lambat nanti. Saya cakap kat dia orang tunggu. Okey. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, kita teruskan. Aku pernah menyampaikan pujian kepada seorang penceramah atas suatu ceramah yang telah disampaikannya walaupun aku cuma mendengar beritanya dan tidak sempat menghadirinya. Dia pun terus menceritakan kepadaku bahawa yang hadir sangat ramai. Mereka sangat tersentuh dengan ceramahnya hingga ramai yang menangis. Ingat tak? Bab semalam ni kita rasa macam kita bercerita tentang orang yang syok sendiri. Isi bakul. Ustazah ni untuk apa ni? Ustazah ni untuk orang yang umrah dengan Ustazah. Apa ni? Tak faham. Mana tadi? Ustazah. Subuh tadi Ustazah ada tunjuk beg hijau lah tahzan. Oh, itu. Ya Allah. Miza, mu tahu tak? Ustazah dah tanya berkali-kali dah. Apa Facebook Miza? Kan? Lepas tu Miza cakap, biarlah rahsia. Pecah tong. Selama mana nak rahsia dengan Ustazah? Mana Ustazah tahu Miza join dah tahzan ke tidak? Patutlah soalan-soalan TV Al-Hijrah selalu kena batai hidung. Miza ni lah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Habislah Miza. Satgi ramai orang tag friend dekat Miza. Kan? Siapa suruh perkenalkan diri? Ni lah sahabat TV Al-Hijrah yang join umrah dengan Ustazah. Masya Allah. Kalau tak ada Miza, tak adalah Ustazah bersiaran dengan soalan-soalan yang power-power gitu. Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Teh karak sedap. Macam-macam lah hampa. Okey, masuk bakul angkat sendiri punya cerita semalam. So, rupa-rupanya pada muka surat baru pelajaran hari ni 618,
Bahkan sebahagian daripada mereka ada yang menyatakan taubatnya secara langsung di hadapannya. Ini kes-kes orang angkat bakul, orang masuk peti ais, tutup sendiri. Macam itulah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Lamik Safanik satu bilik dengan Miza ke? Ya ke? Ustazah dah lupa dah hampa duduk bilik mana semua. Ini semua jemaah-jemaah umrah sahabat-sahabat tadi saya bagi tahu depa cepat balik. Depa nak peluk-peluk dekat Bukit Marwah tu, dah masam-masam dah semua pergi balik. Masya-Allah. Hajah Zan Aizan rindu. Ni malam Jumaat kami semua nak pergi masjid awal sebab berebut dengan anak-anak Arab ni. Jadi saya nak habiskan muka surat ni. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, ada penceramah yang dia bagi tahu dengan Dr. Aid Al-Qarni. Sampai ada orang menangis-nangis. Bahkan ada sebahagian mereka yang dengar ceramah saya bertaubat secara langsung di hadapannya. Jadi Dr. Aid Al-Qarni kata, kalau tak jaga hati orang macam ni, bahaya. Betul tak? Baiti Abdullah dah masuk ke belum? Dia duk tulis tentang ketika interview kepada Ustaz Tarmizi, ditanyakan apa sebenarnya cabaran menjadi seorang qari yang terkenal, yang hebat. Rupa-rupanya bukan pasal nak jaga suara ke, nak kawal nafas ke, pasal nak menjaga hati. Betul? Masya Allah, sahabat dirahmati Allah. Saya lepas-lepas umrah buat live, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ingat mudah ke? Kan tiba-tiba muncul. Siapa? Kak Yasmin Yaakob kata, bagusnya Ustazah. Khairul Syifat kata, bagusnya Ustazah. Ingat apa sahabat-sahabat? Betul kan nawaitu ya Allah berperang dengan nafsu sendiri ni? Kan kalau kita rasa dengan apa yang kita buat tu boleh membesarkan diri kita. Memang besar dah pun kan? Boleh membesarkan kepala kita. Berhentilah. Contoh anda tulis status apa-apa kan, menyebabkan orang wow, selalunya 1 like je. Tiba-tiba hari ni aku baru sesaat share dah 100 like. Kan sahabat, kalau saat itu kita tak mampu jaga hati, ramai sangat yang puji, delete je. Ataupun tulis dan biarkan. Sebab tu sahabat-sahabat dirahmati Allah, jangan pula bila kita dah puji seseorang, Allah orang puji saya thank you pun tidak. Ada sebab kenapa dia tak ucap terima kasih. Sebab mungkin dia sedang menjaga hatinya sendiri. Bukan mudah. Perhatikan dalam kitab ni disebutkan. Jadi anda perlu berwaspada agar sekali-kali anda tidak melupakan seseorang. Apapun adanya dia atau meremehkan orang lain dan memandang sebelah mata kedudukannya. Ya Rabb. Allah sebut dalam suratul Hujurat ayat yang ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun. Panjang lagi sebenarnya ayat ni. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah wahai orang-orang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, kerana boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok, dan juga pula para wanita mengolok-olok wanita lain, kerana boleh jadi wanita yang diperolok-olok lebih baik daripada wanita yang mengolok-olok itu. Macam nak sebut berulang kali olok-olok apa benda ni, mempermainkan, memperlekehkan. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita suka bila kita rasa macam alah kaum tu tak hebat langsung. Kan sahabat, kita rasa macam kita saja yang bagus, sedangkan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala mungkin orang yang sedang memperolok-olok, yang memperlekehkan, yang menghina-hina seseorang tu, sebenarnya sahabat-sahabat yang dihina itu di sisi Allah lebih baik daripada yang menghina. Jadi siapa kita? Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tadi kan tengah sa'i kan, ya Allah, macam-macam gelagat manusia kan. Ada satu grup tu sekuat-kuatnya subhanallah macam tu sampai nak terkeluar, nak tekak. Lepas tu saya pula tengah baca doa dalam sa'i dengan grup saya kan. Lepas tu dah habis tu, Ustazah pun menunggu azan asar kan, dia subhanallah macam tu.
Terkejut Dan. Jadi Ustazah pun cakap, ya Allah terkejut Dan. Lepas tu sahabat-sahabat dirahmati Allah, dia duk kata apa, tu lah Ustazah kan tak boleh ke pelan sikit. Kita tengah sa'i ni, sahabat, kita rasa macam kita je yang bagus kan. Dia pun tak bagus. Kita tak tahu di sisi Allah penilaian itu macam mana. Sebab tu sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita takut sangat untuk menghina, memperolok-olokkan orang lain. Kan sahabat-sahabat, sebelum kita menghitung-hitung kesalahan, perkara-perkara remeh yang ada pada diri kita sendiri. Sebab yang kita kata, kita perasan kita ni bagus sangat, kau yang rasa macam tu. Kau yang rasa macam tu. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi Allah tak kata pun kau hebat. Kerana apa? Tanjat boboy kan? Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ramainya malam ni. Ustazah duk rasa macam 200-300 orang je malam ni. Sebab lewat dah kan. Hampa besok nak pergi kerja, nak sekolah anak-anaknya. Saboyolah. Betul, terkejut. Jadi, tak payah melampau-lampau. Kita terkejut tu menyatakan keterkejutan kita kepada jemaah. Tapi bila dah start dah kan, Ustazah macam mana tu? Biar pi. Kan mereka ada ketua, mereka ada guru mereka sendiri kan. Kita buat cara kita. Macam itulah, kita takut sahabat dah penat-penat tawaf sa'i. Orang tu tak betul, orang ni tak betul. Lalah ibadah kita jadi apa? Di sisi Allah, Masya Allah, Tabarakallah, mungkin mereka itu lebih mulia. Okay, cuma kalau yang dah jelas-jelas kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah, dah jelas-jelas macam contohnya berlari-lari anak di bawah lampu hijau. Nabi tak suruh pun orang perempuan macam gitu. Ini yang perempuan pun sibuk nak maraton sekali bawah lampu hijau tu. Habis langgak semua orang. Gitulah. Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Dr. Maizura on call. Tapi semangat, Masya Allah. Sesungguhnya di antara sikap yang membuat diri anda disukai oleh orang lain ialah apabila anda memberi semangat kepada mereka yang berbakat dan menaruh perhatian kepada mereka serta menerima mereka dengan penerimaan yang baik. Sahabat, kita kena jadi sahabat yang sentiasa memberi semangat. Kan? Sahabat-sahabat dirahmati Allah buat umrah ni kan, penat tau sahabat-sahabat, penat. Kalau ikutkan sekali umrah tu cukup lah. Tapi memang Ustazah pun kata Rasulullah SAW pun tak buat umrah berkali-kali ketika dia sampai kan daripada Hudaibiyah. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Nak menunaikan ibadah umrah buat pertama kali setelah tertangguh ketika Hudaibiyah dulu, maka sekali buat, tak ada pun buat berkali-kali. So apa sunnah yang kita buat berkali-kali ni? Bukan kita melampaui sunnah, tapi contohnya umrah kedua ni Ustazah kata kita majoritinya orang pertama kali. Bayangkan kalau umrah pertama tempoh hari, walaupun selepas umrah pertama kami kumpulkan jemaah untuk buat muhasabah umrah. Apa pentingnya muhasabah umrah ni di setiap grup? Supaya masing-masing, okey, Ustazah betulkan cara tawaf, Ustazah ajar sa'i, Ustazah ajar daripada niat, tawaf, sa'i, tahallul, semua rukun-rukun umrah ni, ada tak yang aku terlepas, yang aku tersilap? So, jangan ulang kesilapan itu pada umrah yang kedua. Atau lompong-lompong kecacatan dalam umrah pertama tu kita jadikan penampalannya adalah umrah yang kedua. Contoh macam tu. Amboi siapa tu tak lena tidur Ustazah selagi tak ada live lah tahzan. Amboi pandai hampa nak jack Ustazah no. Nak minta hadiah apa daripada Mekah? Pokok kurma kan? Buah kurma Ustazah tak bawa berat. Ustazah bawa pokok kurma lah sekali hampa duk tanam kat kampung. Allah ya Karim. Allahumma salli ala Muhammad. Ustazah pun hilang penat dah jumpa sahabat-sahabat Latahzan ni. Allahu Akbar. Seronok kan ukhuwah kita ni. Dan sahabat-sahabat Latahzan yang ada di sini saling memberi semangat. So tadi kami sa'i pada pusingan yang ke-6. Ustazah dah ajar dah untuk mana tahu nanti terpisah ke. Bila kita bersa'i nanti mungkin kita dengar azan asar. So tak perlu risau. Kita berhenti je dekat mana kita dengar azan ataupun kita nak teruskan selagi belum qamat. Bila kita dah nak sambung, bila imam dah nak solat tu kita solat je selagi mana ada wuduk. Okay, sahabat-sahabat dirahmati Allah, sebab tu selalunya yang wajib ada wuduk hanya tawaf. Ketika sa'i tak wajib pun ada wuduk. Tapi tadi Ustazah kata tahan, jangan kontut, tahan.
Sebab apa? Sebab sa'i ni kita tak sempat habis sa'i ni. Betul, lagi 1,5 pusingan nak habis, dah dengar azan asar. Jadi kami solat dululah. Ustazah tak nak nanti jemaah bersesak-sesak dekat Bukit Safa kan. Untuk apa? Untuk bersolat, nanti bercampur lelaki perempuan, soft entah jadi macam mana. So rehatkan mereka sekejap. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Lepas tu singgah R&R. Ustazah kata, okey singgah R&R. Minum air zam-zam. Tunggu waktu solat kan. Tu masing-masing dah memang dah lemau lah sebenarnya. Tapi bila dah habis solat, jom perjuangan harus diteruskan. Semboyan telah berbunyi. Macam tu kan. So semua semangat. Pasang-pasang senjata, buka sayap, semua kita nak bersa'i. Lagi 1/2 pusingan campur 1 pusingan. Untuk kita tamat di Bukit Marwah. Masya Allah sahabat-sahabat. Ibu-ibu yang jalan sengit-sengit. Mula-mula nak ambil wheelchair, tiba-tiba tak jadi. Kerana apa? Kerana saling memberi semangat. Masya Allah, besok ada di kalangan mereka yang nak panjat Gua Hira. Ustazah teringat masa Ustazah panjat Gua Hira dulu. Masya Allah, saling memberi semangat. Kalau tidak memang kami patah balik lah, tak sanggup. Tapi saling memberi semangat. Boleh, boleh, boleh. Subhanallah. Sebab tu Islam ni sahabat-sahabat dirahmati Allah. Semangat 31 Ogos dah. Aduh, masalah ni. Okay. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita buatkan apa sahaja yang kita lakukan berdasarkan kepada ilmu macam Ustazah bagi kursus, bukan sahaja kursus hadir tapi kursus dalam talian kepada semua yang dah berdaftar umrah sahabat-sahabat. So bila buat je ni Ustazah kata macam mana senang kan umrah? Lah Ustazah, sebab kita dah belajar dalam kursus, so kita nampak sekarang bila kita dah buat, teorinya pun kita dah dapat, praktikalnya pun dah dapat. Subhanallah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Inilah bukti bahawa nak beribadah kena dengan ilmu. Tak boleh main sembrono je sahabat. Datang ke sini ni, okey orang pergi kita pun nak pergi. Okey orang pergi masjid kita pun nak pergi masjid. Lepas tu suka hati pokcik dia je. Semuanya ada syarat sah, ada rukunnya kan. Kita nak buat macam mana sahabat-sahabat dirahmati Allah? Kalau kita tak saling memberi semangat, semuanya akan down. Okay, jadi bila gunting rambut, la ilaha illallah, masing-masing bawa gunting untuk tahallul. Semua ngending ke Ustazah minta tolong gunting kan. Kita duk gunting, semoga dengan gugurnya rambut ini, maka Allah gugurkan dosa-dosa kita. Lepas tu yang kelakarnya semalam ada orang bagi ke Ustazah. Orang bagi dekat Ustazah. Ya, boleh naik skuter tapi jemaah kami diharamkan bagi orang yang sihat. Saya haramkan bagi orang yang sihat. Tapi bagi mereka yang tak sihat, kan, yang memang tak mampu nak buat, saya yang suruh dia pun naik skuter. Kita dipandang oleh Allah, nilaian ibadah kita, pahala kita dinilai oleh Allah sejauh mana kuatnya kita bermujahadah. Lagi susah payah kita sahabat-sahabat dirahmati Allah ikhlaskan hati, sabar dalam ibadah itu, itulah lagi besar pahala di sisi Allah. Ini sihat-sihat walafiat nak naik skuter, siap selfie-selfie lagi. Memang nak kena lepuk dengan Ustazah. Gitu. Alamak, 1,000 orang menonton. Kena lepuk lah dengan Ustazah lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Lepas tu yang Ustazah tergelak tu, dia pun bagi gunting mahal semalam. Allah tak kerti guna canggihnya gunting ni. Allah Ustazah gunting biasa je. Lepas tu Kak Yun bagi. Dia kata gunting dia RM1.20. Comel. RM1.20 tak apa Kak Yun. Yang penting gunting inilah yang paling saya selesa guna. Habis berapa kepala saya gunting sahabat-sahabat. Kan kita datang sini apa? Ustazah punya sarung kasut bagi dekat jemaah Al-Fawah semua cantik-cantik. Hampa tahu Ustazah punya sarung kasut mana tadi? Plastik. Diorang semua kata Ustazah sempoi je sarung kasut. Dia pun nak bagi sarung kasut baru. Tak payah. Yang penting boleh isi kasut sudah jalan. Okay sahabat-sahabat. Okey, subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Sesungguhnya di antara sikap yang membuat diri anda disukai oleh orang lain adalah saling memberi semangat. Satu ayat lagi, Bismillahirrahmanirrahim, surah Al-An'am 52. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. Dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi hari dan petang hari. Subhanallah sahabat-sahabat, semua ni ada dalam Quran yang mana Allah nak ajar kepada kita, nak bagi tahu kepada kita. Hanya orang-orang yang saling mendukung, memberi semangat, bercakap sesuatu yang positif, maka insya-Allah yang ini akan bersama-sama
bersama-sama dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak jadi tidur jumpa live ustazah. Sebab tunggu siang tadi, bila ustazah pimpin umrah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, memang tak boleh nak tetap lah ke 7 pagi. Ada orang PM rindu suara ustazah pagi-pagi. Allah, suami duduk sebelah tak rindu. Anak-anak duduk keliling dekat rumah tu, hingak tu tak rindu. Kok orang ni bising sangat? Jangan sahabat-sahabat kita marah melampau-lampau. Satu hari nanti kita akan rindu suasana tu. Bila anak-anak dah duduk asrama, anak-anak dah kahwin, dah ada rumah masing-masing. Cuba tanya pada diri, apa yang kita rindu sebenarnya? Jerit, hiruk, pikuk anak-anak kita masa kecil. Rasa nak patah balik kepada zaman tu. Semua orang merinduinya. So, masa ada, tolong hargai. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Minta maaf ya, bising ke saya duk tak off TV live Al-Haram ni? Okey, surah Al-Kahfi ayat 28. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Anda sudah baca Al-Kahfi? Ustazah baru nak pergi masjid lagi, doakan tak menantuk. Saya cakap dengan jemaah saya, Ustazah kalau nak baca Quran memilih lepas subuh atau sebelum subuh di Masjidil Haram. Memang saya takkan, never untuk baca Quran lepas maghrib. You know why? Sebab lepas maghrib hampa dekat Malaysia semua dah tidur. Sahabat-sahabat dirahmati Allah kan. Rohana muda, rindu anak-anak masa kecil. Waktu ni hampa dah ready nak tidur. Ustazah lepas maghrib nanti, Masya Allah, menguap mata, mengantuk. Ya Allah, nak tunggu habis isyak tu, Tuhan je lah yang tahu. Jadi cannot baca Al-Quran. So saya lebih memilih untuk buku amalan harian tu, segala solat-solat sunat tu kita buat di Masjidil Haram. Bila kita bangun, kemudian 2 rakaat, ngantuk lagi nak ambil Quran, aku tak boleh baca Quran ni. Solat lagi, ngantuk, solat lagi, sampailah azan isyak. Tu indah. Tapi kalau lepas subuh, saya pulun baca Quran. Lepas pergi duduk dekat dataran Kaabah. Masya Allah, sahabat-sahabat, menanti waktu duha tu adalah waktu yang indah. Balik hotel awal-awal pun buat apa? Kan sebab orang duduk berebut lagi nak sarapan pagi. Tenang-tenang saja mengaturkan hidup ini supaya banyak benda manfaat yang kita dapat buat, insya-Allah. Okey, terakhir dalam ayat 13 surah Abasa. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Amin. Ya sahabat, serius saya tak tahu nak cakap macam mana. Tak percaya, belahlah dada, intailah apa isi hati saya kata. Saya selalu cakap, ya Allah, ni baru sikit sahabat-sahabat Latahzan duk join aku ni. Jemputlah semua, saya sebut spesifik sahabat. Jemputlah semua sahabat-sahabat Latahzan datang ke Baitullahil Haram. Pagi tadi saya iktikaf pandang Kaabah lama. Ya Allah, semoga terbayang-bayang anda dapatlah bertawaf di sini, ya Allah. Dapatlah nanti menunaikan ibadah umrah, ya Allah. Sementara mereka sihat, sementara mereka masih hidup, ya Allah. Berdoa ni sungguh-sungguh. Tapi tak ada lah sebut nama satu-satu. Nak sebut 1000 orang jenuh pitam lagi. Okey. Dia, yakni Nabi Muhammad SAW bermuka masam dan berpaling kerana telah datang seorang yang buta kepadanya. Tahukah kamu barangkali dia ingin membersihkan dirinya daripada dosa? Ayat ini surah Abasa menegur Nabi SAW. Tegurnya Allah kepada Nabi saat itu bukan tegurnya macam mak ayah marah ke anak. Ni pasal apa tumpahkan ayak ni? Lap sekarang. Kalau tak tegur budak-budak ni Ustazah, dia pakat duk tumpah ayak lagu tu lah. Macam tu. Syok cakap utara ni sahabat. Kat sini pun ramai orang utara. Orang Sikh saja 10 orang. Cikgu Rohani punya keluarga. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Lepas tu, apa nak cakap tadi? Kena tegur. Kan sebab apa? Kita nak mengetahui Nabi SAW ditegur oleh Allah dalam surah Abasa tu bukan marahkan Nabi, bukan benci tak suka Nabi, tapi untuk upgrade lagi dirinya Nabi. Nabi dah hebat, akhlaknya bagus. Tapi pada satu hari, surah ni menceritakan dalam tafsir Al-Azhar, Nabi berdepan dengan 3 orang pembesar Quraisy. Antaranya Abu Jahal lah. Segala dinosaur,
otai-otai pemimpin Quraisy ni berada di hadapan Nabi. Tiba-tiba Abdullah ibnu Maktum, sahabat Nabi yang buta matanya, datang pikat Nabi. Abdullah ibnu Maktum ni buta, Nabi mata tak buta. So dia datang mengacau meetingnya Nabi dengan 3 orang pembesar Quraisy ni. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, Nabi buat muka masam. Kan maksud tu bukanlah masam nak marah Abdullah ibnu Maktum, tapi macam nak habak lah, aku duduk tengah berdepan dengan jerung ni, datang pula lah bilih-bilih sebelah aku ni. Ibarat macam gitulah sahabat-sahabat. Jadi bukan Nabi tak mulia, bukan Nabi terhina, bukan Nabi ni tak bagus sampai kena tegur. Tanda Allah sayang Nabi, maka Nabi ditegur. Lain kali orang yang macam kita nampak macam terhina, buta matanya, macam kau duduk tepi sikit lah, aku dah ada meeting besar ni. Terasa tak kita mak-mak, ayah-ayah? Kadang-kadang kita mengutamakan kawan kita yang sedang berwhatsapp dekat telefon. Anak terhege-hege, terkedek-kedek. Mama, tadi kan teacher bagi kita 10 bintang dekat lukisan kita ni. Lepas tu mamanya duduk tepi sana lah bintang-bintang. Apa mama tengah buat kerja ni? Bisnes online ni tengah masuk ni. Pergi dekat papa sana. Papa, tadi kita dapat 10 bintang lukisan cikgu bagi. Lepas tu gantung dekat dinding lukisan kita. Alah, tak payahlah nak bintang-bintang, dik. Pergi je kat luar tu, tengok langit berjuta-juta bintang ada. Setakat 10 tu tak payah. Mentang-mentanglah budak tu kecil, bongsu, diperlekehkan, jumpa abang kakak dia pun macam tu. Sedih kan sahabat-sahabat? Jangan pernah memperlekehkan orang. Sebenarnya benda kecil yang kita layankan itu sebenarnya tinggi darjat di sisi Allah. Allah muliakan. Tapi Nabi tak sama dengan kita sahabat. Nabi ditegur melalui ayat ni, terus ubah, terus perfect, terus tak ada lagi dah cacat Nabi. Subhanallah, dirakamkan cerita ni dalam Quran. Kita berkali-kali dah ditegur. Kan, cakap elok sikit lah. Pasal apa lagu tu perangai. Buat lagi. Lagi-lagi bila dah ada kedudukan, ada pangkat, ada harta sikit. Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Na'udzubillah min zalik. Baik. Dalam kitab sirah, disebutkan bahawa faktor yang menyebabkan berpalingnya Jabalah bin Ayham daripada memeluk Islam ialah kerana dia tidak ditempatkan pada kedudukan yang sepatutnya dan tidak mendapat perhatian sebagaimana yang selayaknya menurut anggapannya. Merajuk punya kes lah ni. Jauh hati punya kes lah ni. Taha Hussein, seorang pengkritik terkemuka, menyebutkan dalam bukunya yang berjudul Al-Ayyam, yakni hari-hari, bahawa pernah seorang Syekh Al-Azhar datang mengujinya semasa dia hendak ke Universiti Al-Azhar. Syekh itu berkata, wahai orang buta, bacalah surah Al-Kahfi. Seorang guru cakap, wahai orang buta, bacalah surah Al-Kahfi. Kena pula malam ni kita kena baca surah Al-Kahfi kan? Kata-kata ini terus terngiang di telinga Taha Hussein, menggoncangkan jiwa dan mengejutkan hatinya. Kesudahannya, Taha Hussein berbalik menyerang Al-Azhar dengan mencaci maki kerana dendam terhadapnya lah. Satu perkataan. Orang kata dia buta ke? Kita kan banyak kali cakap, hang ni buta ke apa tak nampak tu? Kalau orang Kedah kata apa? Hang ni tu pun tak nampak. Ulak patok lama dah. Saya suka gelak bila Ustaz cakap. Ulak patok lama dah. Maknanya kalau benda depan mata pun kamu tak nampak ke? Macam tu kan. Masya Allah, kita nak ubahkan sahabat jauhnya kita dengan akhlak Nabi SAW. Malu dengan Allah. Malu sahabat-sahabat. Jadi sebenarnya apa yang kita nak sebut, kita duk caci maki orang tu menyebabkan orang nak caci maki kita. Cuba lidahmu baik. Itulah yang upgrade dirimu. Sahabat, orang tak berani nak caci maki kamu. Subhanallah. Okay? Siapa yang mahu dirinya direndahkan, siapa yang mahu dirinya tidak berkaliber, siapa yang mahu dirinya dipandang rendah dan tidak mempunyai peranan yang bererti, jawabnya ialah tidak ada. Kerana tiap-tiap orang menyukai dirinya sendiri. Lepas tu Zazazai selalu cakap, nak tunggu siapa lagi sayang diri kita? Kita lah kena sayang diri kita bersungguh-sungguh. Sebab kita yang tak nak diri kita dicampak ke dalam neraka Allah. Allahu Akbar. Apa ni nak masuk grup La Tahzan tapi duduk sik tak faham.
Sahabat-sahabat, kadang-kadang saya dapat messenger, orang tanya macam mana cara nak masuk grup Latahzan. Saya nak tergelak pun ada, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Maksudnya apa? Amboi, my PA. UK. I tak heran dengan UK Malaysia. I kat sini dah ada kawan UK, Holland lagi, you know. Kan Ustazah balik, Jajah kata, Ustazah, bawa kereta sendiri. Tak payah nak manja-manja dengan Jajah lagi dah. Aduh, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Siapa yang mahu dirinya dipandang rendah dan tidak mempunyai peranan yang bererti, jawabnya ialah tidak ada. Semua orang sahabat-sahabat suka kepada pujian. Kerana tiap-tiap orang menyukai dirinya sendiri. Tiap-tiap orang selalu berlebihan dalam menilai dirinya. Dan tiap-tiap orang selalu meninggikan martabat dirinya. So, kalau orang puji kita pun, macam mana kena sedar diri bahawa ada rumput di atas bumi. Kena sedar diri sahabat-sahabat. Kita tetap berada di bawah kerana ada yang maha atas, itulah Allah. Okey? Jadi kalau kita main-main dalam menyayangi diri kita, kita yang akan rasa terzalimi. Okey, sebab orang cakap sayang. Saya sayang dengan awak. Kan abang-abang, sayangnya abang pada saya seluas apa? Seluas lautan Tasik Cina Selatan. Contoh, kan? Nyampah dengar lepas 20 tahun kahwin, sebanyak manakah cinta abang kepada sayang? Banyak IT dekat depan ni, IT dalam cawan kau dibandingkannya. Dulu sebelum kahwin seluas Tasik Cina Selatan. Tasik ke laut? Kan? Masya Allah, tabarakallah, kan? Sebab tu kena sayang diri sendiri. Orang yang tak sayang diri sendiri tak apalah. Ada masalah, putus asa, bunuh diri. Na'udzubillah. Kan? Orang kena sayang dirinya sendiri sampai tahap sayang tu nak membebaskan dirinya daripada dibaham oleh api neraka Allah. Okay? Jadi, saya dah terjebak kepada muka surat 619 sebelah. Saya tak plan pun duduk kat sini. Saya nak ambil lebih satu muka surat. Sebab Ustazah terkejar sana, terkejar sini. Tapi tak tahulah dengan hampa ni berantu kot. Adakah hampa duk bomohkan Ustazah? Ustaz Azwan kata, yang tak penat ke nak berlatahzan pula? Masalahnya bang, kalau saya tunggu lepas isyak nanti nak latahzan, mereka dah tidur dah. Lepas tu saya janji dengan diorang setiap hari mesti ada latahzan. Setiap hari tu maksudnya mestilah sebelum pukul 12 malam Malaysia. Nanti kita isyak semua. Lepas tu saya ada kerja lepas isyak ni, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Bila masa saya nak latahzan? Tak apa. saya ngajar ni kaki saya terus sakit. Okey, saya ngajar ni kaki saya terus hilang sakit. Tapi pinggang duk sa'i ni berasa, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahu Akbar, subhanallah. Terima kasih semua. Ustazah nak gerak ke masjid. Waktu sekarang 6.15. Kalau datang macam ni, bahagian-bahagian tertentu dah tutup. Tapi tutup pun, kita boleh cengkelat pergi dekat tempat yang dia baru nak buka. Jadi Ustazah masuk masjid nanti buat-buat solat. Bukanlah buat-buat, memanglah solat kan. Solatlah solat apa sahaja, solat apa sahaja. Sahabat-sahabat solat-solat sunat. Bila kita tengah solat tu, dia tak adalah nak halau. Lepas tu nanti kita dah bagi salam tu, dia tunggu dengan kasut dia semua askar ni. Dia tunggu. Dia suruh kita pergi tempat lain. Bangun je lah, tak payah nak marah-marah kan. Sebab memang kita solat dekat ruang yang dah tak muat sebenarnya kat tempat ruang solat yang khas tu. So kita solat terkeluar daripada ruang tu. Lepas tu nanti bila dia halau, bangun lagi. Sampailah nanti akhirnya dapat duduk depan Kaabah. Kadang-kadang kena halau ni bagus juga. Menyebabkan kita mencari tempat baru. Okay, jadi Ustazah nak ke masjid, nak iktikaf malam Jumaat di Masjidil Haram untuk maghrib dan isyak. Lepas isyak Ustazah ada kerja sikit. Tidur malam Jumaat Ustazah minta jemaah menikmati Masjidil Haram, buat ibadah sendirian berhad. Masya Allah sahabat, hari Sabtu Ustazah akan pimpin, mereka akan buat umrah yang ketiga insya-Allah. Terima kasih semua sebab malam hari Ustazah buat pun anda masih istiqamah menonton. Saya minta maaf khususnya kepada orang yang baru. Jangan pelik kenapa Ustazah ni ceramah ke apa ni, nak bagi kuliah ke nak melawak-lawak ni. Memang saya akui sejujurnya saya melawak je sahabat. Sebab saya bukan orang alim.
Okey, dan saya tolong bacakan apa isi kitab Latahzan. Semoga dia memberi semangat kepada diri saya sendiri. Bukan untuk ngajar anda pun. Kan anda ada ramai guru-guru yang hebat-hebat di luar sana. Ustazah cuma nak tolong bacakan. Sebab ia bermanfaat untuk diri Ustazah. Kalau Ustazah buat live macam ni, mudah-mudahan manfaat untuk diri anda juga. Tiba-tiba dah habis ni ngantuk pula. No, ngantuk. Jom kita pergi masjid. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok Ustazah free kan untuk jemaah menikmati Masjidil Haram, iktikaf pagi Jumaat sampai ke waktu solat Jumaat. So, insya-Allah pukul 10 pagi, 11, 12, 1, 2, 3. Lebih kurang pukul 3 petang. Tengoklah 9.30 ke kita awalkan. Saya akan berada di bilik salah seorang sahabat Latahzan untuk berlive. Jadi beberapa orang boleh dijemputlah ke dalam bilik tu untuk sama-sama mendengar. So kami live kan. InsyaAllah besok Ustazah akan live dalam lebih kurang 2.30 petang waktu Malaysia. Bye-bye sayang-sayang sekalian.